yang mereka terpaksa laksanakan di Bani Quraiza, mereka kembali semula ke Madinah, ceritakan kepada Nabi apa yang mereka berbeza pendapat itu. Nabi tidak mengecam sesiapa pun. Maka tidak salah berbeza pendapat. Sejak zaman Nabi lagi ada perbezaan pendapat, tapi tidak salah daripada sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya selepas Nabi wafat, berlakulah artinya pengembangan pada ilmu dan juga kuantiti umat Islam pun meningkat. Maka berlaku lagi banyak perbezaan pendapat disebabkan lahir masalah baru, lahir isu baru, isu masalah yang tak pernah wujud zaman Nabi timbul kemudian. Tambah di era kita timbul lagi masalah baru, isu klonnya, isu DNA engineeringnya, isu macam-macam yang tak wujud zaman Nabi. Sudah pasti ada perbezaan pendapat, tetapi Islam mengajar kita tidak salah berbeza pendapat, asalkan ada syarat tu, Zarif, asalkan ia tidak mencemar prinsip Islam. Jangan ganggu gugat prinsip. Contoh dalam Islam Allah menegaskan qul huwallahu ahad, Allah itu esa, itu dasar tiang prinsip. Tiba-tiba ada yang mengatakan, oh contohnya ada Tuhan lain, ada patung berhala yang boleh kita sembah, itu kita tentang. Contoh yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, penutup rasul-rasul. Tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad. Oh, datang pula Abdul Qahar mengisytiharkan dirinya Rasul Melayu. Kita lawan, kita tentang, kita sebal Abdul Qahar. Artinya prinsip jangan dilawan, itu dasar. Tetapi andai kata prinsip dijaga, cuma kita berbeza pendapat dalam hal-hal ranting, perbezaan itu pula masing-masing ada dalilnya, maka tak ada masalah. Saya tertarik dengan apa yang pernah dinyatakan oleh salah seorang tokoh Islam, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah berkata, yang bermaksud, saya terjemahkan saja, aku tidak senang, aku tidak seronok jika sahabat-sahabat Nabi tidak berbeza pendapat. Aku tak rasa seronok jika pendapat mereka hanya satu, semua sama. Dalam semua hal mereka sama. Aku rasa tak seronok. Ma yasurruni, aku tak rasa happy. Aku terjemah secara langsung. Seandainya mereka tidak berselisih pendapat, tak ada keringanan bagi kita. Jadi kita ini mendapat rahmah, kebaikan sebab sahabat berbeza pendapat. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi pun berbeza pendapat. Belum kita bicara hari ini, tetapi mereka berbeza dalam hal-hal yang ranting. Dalam hal-hal akidah yang kita sebutkan tadi, mereka sepakat. Jadi satu rahmah. Kemudian yang saya sebutkan tadi, saya perlu berikan rujukan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, dan juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilm, antara kitab yang menceritakan kenyataan Khalifah Umar Abdul Aziz. Kemudian ulama yang kedua yang tak saya sebutkan petang ini ialah Ibnu Abdul Bar, meriwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada Yahya bin Sa'ad bahawa beliau berkata rahimahullahu ta'ala, ahli-ahli fatwa dahulu seringkali memberikan fatwa yang tidak sama. Tak sama, Zahri. Kadang-kadang isunya satu. Apa hukumnya? Contohnya kita baru ini kan hari Jumaat kan kita raya Idul Adha kan, hari raya Idul Adha hari Jumaat. Pada hari itu kita bersolat Jumaat. Itu timbul isu ataupun masalah bagi seseorang yang bersolat sunat Idul Adha di sebelah pagi. Selesai 2 rakaat sunat Idul Adha, mendengar khutbahnya sekali. Perlukah dia melaksanakan solat Jumaat di waktu tengah hari? Ulama berbeza pendapat. Itu contoh saja. Jadi Ibnu Abdul Bar menyatakan ahli fatwa seringkali memberikan fatwa yang tidak sama.
sampai peringkat ada isu yang khusus, ada yang kata fatwa haram, ada yang kata halal, sampai ke tahap macam tu. Ada ketikanya ada kata haram, ada pula kata halal. Tetapi mereka yang mengharamkan tidak pernah memandang ulama yang menghalalkan sebagai orang yang salah. Ada ulama A kata fatwanya haram tentang isu tertentu, fatwa B kata halal. Halal haram ni beza sangat, tapi mereka tak mencerca antara satu dengan yang lain. Mereka faham itu sunnah, itu sunnah Islam. Jadi tak salah berbeza pendapat. Itulah rumusan kita. Tak salah berbeza pendapat, malah seperti yang kita sebut, merujuk pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sahabat-sahabat pun berbeza pendapat, dan aku tak seronok jika mereka tak berbeza pendapat. Kerana perbezaan pendapat itulah yang mencantikkan agama, memberikan keringanan kepada kita. Maka itulah yang tak kita bicarakan Zahri pada ni, insya-Allah. Ya, saya satu tajuk yang menarik juga, tidak salah berbeza pendapat ya. Jadi bermakna berbeza pendapat itu merupakan satu percambahan fikiran doktor ya. Dan memang diperlukan adanya perbezaan pendapat. Jadi kita beri ruang kepada pendengar kita di talian 226444 untuk memperkatakan sekitar apa yang diperkatakan oleh Dr. sebentar tadi.